Grace Sonia ada record. Ya? Grace Sonia dia record. Grace record nanti bagi cikgu Alright, so never mind. Nanti bagi forwardkan video tu Grace Alright, so nanti kita dapat balik video ni, kita akan share dengan kelas-kelas lain lah, sebab kita antara kelas yang buat rekod untuk kelas-kelas lain juga Okey, kita share apa yang kita nak sambung part tu bahagian 2 dalam pembincangan soalan pentafsiran. Alright, so kepada soalan 9. Okey, soalan nombor 9 diberi dia beri OA ini vektor sama dengan 3/2 dan OB sama dengan 12/14 dalam bentuk matriks 1x2 jalur dia 1, baris dia 2. Okey, so cari vektor AB. Okey, saya rasa semua orang boleh jawab soalan ini, tak ada masalah. Cuma awak kena faham tentang vektor ni. Okey, kita kena faham bahawa daripada kalau dia mention O dan dia ada koordinat di sini, ni cerita dia tentang vektor dalam Cartesian, vektor dalam paksi Y, paksi X lah. O ni biasanya di tengah-tengah lah. Okay? Walaupun dia tak mention ini adalah koordinat dan bagai, ini dalam paksi X, paksi Y, dia tak mention, tapi soalan ni ada ciri-ciri koordinat ni, ini adalah dalam vektor dalam koordinat geometri. Dia ada dua jenis vektor, vektor yang skalar, vektor yang dalam koordinat geometri. So sekarang ni adalah vektor dalam koordinat geometri, di mana kita kena faham bahawa apakah OA. OA, contohnya OA ni ataupun dalam titik 32. Okey, titik 32 contohnya kat sini 32. So O ke A. Okey, O ke A, ni vektor dia. So dalam koordinat geometri A adalah 32. Vektor OA adalah sama ada kita nak bentuk dalam bentuk OA dalam bentuk jalur macam ni, atau kita nak bentuk 3I tambah 2J. Okay, so dalam ni kita boleh jawab sama ada kita nak jawab dalam bentuk IJ atau dalam vektor 32 lah. Alright, so dia tak strict sangat dalam kes ini. So dalam kes ini, macam mana kita nak cari AB? Yang ini kita nak cari ni, AB. Okay, mana yang cikgu ajar itu tentang vektor apa ni? Vektor dalam koordinat geometri. Okay, kita kena faham bahawa AB, okay, ini kita padam dulu kita kena faham dulu. Okay, kita kena faham di mana vektor ini paksi X, ini paksi Y. Okay, ini O. Katakan OA kat sini adalah 3, 2. Lepas tu kita ada vektor OB. Ini kena faham Ini ramai tak tahu lagi ni, vektor OB. Okay, so vektor OB ni maksudnya apa? Vektor OB 12, 14. Maksudnya dia mungkin berada di sinilah. Okay, contoh lah contoh B mungkin kat sinilah. Okay, ni vektor B iaitu 12, 14. Okay, 12, 14. So ini vektor OB. Okay, kau arah ni lah. So kita ada dua vektor vektor OA dan vektor OB. Jadi soalan dia cari vektor apa Cari vektor AB. Cari vektor AB. Yang kita nak cari sekarang ni ialah cari vektor AB. Soalan ni lah. Alright, so macam mana jawab? Cari vektor AB. Jadi apa yang kita kena buat nak cari vektor AB ni ialah kita kena gariskan dulu vektor AB tu pergi mana. Kalau ikutkan sini vektor A ke B. Ini A ke B. Alright, so ini jalan shortcut dia, A ke B. Jalan jauh ni mana jalan jauh dia? Apa jalan jauh dia? Jalan jauh dia ialah dari A ke O, okay, hingga O ke B. Ini jalan jauh dia. Okay, so conclusionnya kat sini, kita boleh buat bahawa, conclude kat sini kita boleh conclusionnya kat sini bahawa vektor AB, okay, kalau ikut jalan jauh, AO tambah OB. AO tambah OB. Yang ini yang kita nak sharekan tadi
So ini penyelesaian dah. So AO tambah OB. Jadi berbalik pada soalan tadi. So apakah vektor AB tadi? Vektor AB vektor AB ialah AO tambah OB. Alright, so ini kena hati-hatilah buat pengiran ini. Jadi apakah vektor AO? So vektor AO dalam soalan kita ni, ialah OA. Kat sini kita punya vektor AO kita, tapi ni OA. So kalau terbalik, ni terbalik ni. Kita kena letaklah negatif 3. Sediakan awal kat sini, negatif 3, negatif 2. Tambah OB. Okey, OB kekal 12, 14. Yang ni kita buat. Okey. So ini jawapannya. Belum lagi, tak kira lagi. So jawapannya ialah, kalau tambah tolak je lah. Negatif 3, yang belah atas tambah yang belah atas. Negatif 3 tambah 12, jadi 9. Negatif 2 tambah 14, jadi 12. Ini dia jawapannya. Okay. Jangan awak kecilkan, ni bukan pecahan. Ada orang jawab tu 3/4. Salah. Dia elok kat sini, tiba-tiba 3/4. Dia tak boleh kecilkan. Ini adalah matriks. Dia bukan pecahan. So ini jawapannya. Vektor AB adalah 9, 12. Atau ada yang jawab dengan kaedah IJ, dia buat macam ni. 9I tambah 12J. Boleh juga. Dapat markah, 2 markah. Okay, boleh? Setakat ni faham? Okay, soalan A. Okay, soalan B. Untuk soalan B, yang ni lah soalan B kita. Untuk soalan B, ini maksudnya apa? Ada A, B. Ini namanya magnitude. Magnitude ni macam panjang. Panjang AB ni berapa? Panjang AB ni berapa? So dia gunakan kaedah teorem Pythagoras, di mana dia hanya cuma perlukan 9 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2. Okey, 9 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2, awak kira-kira 15 unit. Tahu unit siapa tak ada unit kira salah Walaupun ada orang tak tahu unit, cikgu betulkan jugalah. Tapi dalam exam nanti, kalau awak tak tahu unit ni, kira salah. Ni kena hati-hati. Walaupun ni 1 markah ke 2 markah, tak saya cikgu 2 markah, 1 markah je. Okey, ini adalah vektor AB. Okey, untuk soalan C pula. Okey, soalan C, AC adalah 58. Cari koordinat C. Okey, nak cari koordinat C, kita nak kena cari OC. Okey. Ini ciri-ciri dia. Dan nak cari titik koordinat C, kita kena cari OC dulu. So ini awak kena faham dulu ini teknik dia. Nak cari C, kena cari OC dulu. Okey, daripada kita punya kita buat sebelah Okey, daripada AC kita tu, dia bagi berapa? Sekejap cuba besarkan sikit. Okey, dia bagi AC. Alright, ni soalan nombor C nombor 9C. AC dia bagi 58. Dalam vektor 58. Alright. So dalam konsep vektor, nak dapat AC ni, dia mesti ada satu jalan panjang. Ni jalan pendek dia. Jalan panjang dia mesti AO. Dia mesti melalui O, and then dia dari O dia pergi ke C lah. Ini jalan panjang dia. Seperti mana bukti segitiga yang cikgu tunjukkan awal tadi, soalan A ni. Alright. So ini AC sama dengan AO tambah OC. Alright. So ini dia dah bagi. Ini kita kena cari sendiri lah. Baik. So AC dia bagi 58. AO tadi AO kita tadi apa AO kita? Negatif 3, negatif 2 tambah OC. Okay, so apa kita buat ni? Simple algebra lah sebenarnya. Simple algebra. Awak boleh pindah ini ke sana. So awak akan dapat 5 pecahan. Ni salah ni. Ada pecahan tak boleh So 5 vektor ni 5, 8 tolak dengan negatif 3, negatif 2. Okay, macam ni lah. Okay, so ini cara yang betul lah. Cara yang betul untuk dapatkan vektor OC. Okay, so next apa kita boleh buat? Okay, tambah kat sini.
Tambah tolak. So, jadi OC kita akan dapat tambah tolak biasa je lah ya. 8 dengan 10. Vektor 8, vektor 10. Alright, so adakah ini jawapan terakhir kita? Tidak, ini adalah vektor OC di mana dalam graf OC vektor, kalau koordinat C dia mesti dalam bentuk XY iaitu 8, 10. Ini jawapan dia untuk 9C. Setuju semua? Setujulah kot Alright, so ini cara kita dapatkan koordinat. Alright, so itu soalan nombor 9C. Okey, semuanya 6 markah. Ada kesilapan ke tandaan dan bagai, awak boleh WhatsApp pada cikgu kemudian lah. Okey, awak cek je jawapan awak tu betul ke tidak Okey, seterusnya soalan nombor 10. Nombor 10 ni ada sedikit kekeliruan sedikit, ramai orang tak jawab dengan baik. Sebenarnya jawab soalan ni senang aja. Okey, nombor 10. Kita tengok soalan nombor 10. Rajah 4 menunjukkan sektor bulatan. Alright, sektor bulatan OCB diberi nisbah OA, nisbah OB 56. Ini ramai orang tak faham dengan nisbah lagi ni. Yang cikgu risau ni. Nisbah ni banyak dimain-mainkan dalam dalam ADMAT Ni hati-hati Okey, so nisbah ni soalan A, dia suruh cari apa soalan A? Cari panjang AB. Tengok soalan A kita apa? Ni soalan A kita. Cari panjang AB. Okey, so macam mana cari panjang AB ni? Dengan menggunakan nisbah OA dengan OB ni. Okey, salah satu cara, ini cara cikgu lah, zaman-zaman dulu cikgu belajar Okey, kita tahu bahawa OA 10. Dia bagi ni. Okey, sini dah bagi OA dia 10. Alright, OA dia 10. Jadi, kalau kita nak tengok kat sini OA dia 10 di mana nisbah dia dari OA adalah 5. Okey. Daripada O hingga A, panjang ini bahagiannya 5. Okey, bahagian AB berapa? Sepanjang OB 6. Okey, 6. So maknanya panjang AB adalah 1. Okey, ini cara cikgu buat dulu lah. Cikgu buat pembahagian macam ini dulu. Okey, kemudian just in case ini nombor yang senang setakat 10 je, ada nombor yang dalam bentuk pecahan dan bagai agak rumit sikit nak buat kali ganda macam ni. Jadi apa cikgu buat ialah nak cari AB. Okey, cikgu buat macam ni Soalan A, kita buat kat sini Soalan A, nak cari AB, apakah nisbah dia? 1 Okey, 1. Okey, dan kita comparekan dengan OA. Kenapa cikgu comparekan dengan OA? Sebab OA ada OA ada nilai 10. Okey, nisbah OA ni adalah 5. Okey, so jadi panjang AB, okey, so panjang AB akan jadi 1/5 darab panjang OA. Darablah. OA ni apa? 10. Okey, 1/5 darab 10. Ini cara ni cara tradisional lah sebenarnya. Sebenarnya kalau kita dari segi pandangan mata pun kita visual kita dah tahu dah panjang AB tu berapa. Okey, sebab markah dia ni pun 1 aja sebenarnya. Tak banyak markah dia markah dia lebih kurang 2 ke 1? Tak saja cikgu. 1 je. Okey. So maknanya panjang AB adalah 2. Okey, ni kiraan kita lah. Awak boleh gunakan kaedah ni dalam vektor pun boleh, tak ada masalah. Okey, ini cara cikgu. Okey, so cara awak mungkin ada cara lain, mungkin lagi berbaik, terpulang. Okey, so soalan B. Apakah sudut dalam radian? Mana sudut kita? Ini sudut kita kan. Okay, ini sudut yang kita nak cari ini adalah bahagian ni macam mana sudut ini nak dicari? Okey, oleh kerana ini adalah soalan dalam sektor bulatan, jadi apa yang kita boleh buat? B. Okey, sudut ini kita boleh dapat dalam sektor punya formulas jari theta, di mana kita tahu sektor bulatan ini adalah 4, tulis sini 4, dan jari kita dah bagi kalau sini 10, sini 2, sepanjang ini adalah 12 12 So ini adalah 12. Jadi kita kira macam ni. Jari 12 darab theta. Okey, so jadi apa jawapan kita? Okey, so theta adalah 4/12. Tapi ada rakan-rakan kita tak dapat juga jawapannya. Dia bagi 1/4. Tak tahu kenapa 1/4. Sebenarnya adalah jawapannya 1/3. Ada
di antara kamu jawab 4/12, 1/4. Nah, ini mungkin ada kesilapan pengiraan. Hati-hati bila keadaan kira-kira macam ni, cuai Okey, seterusnya soalan C. Perimeter kawasan rantau yang berlori. Okey, kita tengok soalan C pula. Untuk soalan C, kita perhatikan graf kita ni. Okey, soalan C, kita dah tahu kita ambil yang kawasan berlori saja. Kita dah tahu ini 2. Lepas tu sepanjang ini berapa? 4. Lepas tu sini sikit 2. Yang kita nak cari adalah bahagian ini. Okey, so bahagian ini merangkumi bahagian kecil putih tu je. Tak banyak. Ni je. Ni cukup padam balik Ni cukup padam balik yang bahagian-bahagian tertentu ni. Okey. Dia hanya kita perlu cari dalam kes ini, kita hanya perlu cari sektor ini, panjang ini saja kita nak cari. Okay, ni je kita nak cari sekarang ni. Okay, so kita hanya perlukan sektor ni saja. Sektor ni saja oleh kerana sektor ODA okay, so kita nak cari panjang dari D ke A. Okay, nak cari dari panjang D ke A ni dengan menggunakan sektor hanya kita ambil sampai 10 cm je lah dengan ni D ke A dan ni panjang jejarinya adalah 10, manakala dia punya dalam bentuk radian ni radian. Okay, kita punya sudut ni ialah 1/3. Itu sajalah. Dan kita hanya cari DA ni dengan menggunakan rumus sektor ini, iaitu jejari darab theta, dan kita akan darablah 10 jejari darab 1/3. Okey, so panjangnya adalah 10/3. So DA ni adalah 10/3. Oleh itu perimeter dia, soalan C, perimeter yang kita nak sekarang ni, dia dah ada. Okey, 10/3. Jumlahkan 2 tambah 4 tambah 2 tambah 10/3. Tak silap cikgu lah. Okey, so jawapannya berapa ni? Tak nampak lah jawapan cikgu kat sini. Awak kira lah sendiri berapa jawapannya. 2 tambah 4 tambah 2 tambah 10/3. Ini ramai yang betul lah. Okey, so awak boleh buat kira salah bentuk sentimeter. Okey, alright, so ini awak kira sendiri. 2 tambah 4 tambah 2 tambah 10/3. Dalam bentuk pecahan boleh, dalam bentuk perpuluhan pun boleh, tak ada masalah. Alright, okey, itu soalan nombor 10. Okey, seterusnya kita tengok soalan nombor 11. Ini soalan yang ramai tak jawab lah, cikgu tengok. Memang tak favourite lah, tengok-tengok ramai tak boleh nak jawab soalan nombor 11 ni. Ini kita bincang lah baik-baik Okey, ini soalan dari pembezaan kita dah belajar. Okey, diberi GX sama dengan 1/8 4X tolak 5 kuasa 2. Nilaikan G ada apa orang panggil ni, calik ni. Ini adalah pembezaan, ni bukan inverse Tengok betul-betul soalan ni. Okey, ini bukan inverse Ini adalah pembezaan. Dia calik je macam ni. Kalau inverse dia ada negatif 1. Ini inverse. Okey, so ini bukan inverse sebab ramai orang buat kesilapan kat sini. Rasanya nombor 11 ni tak ada orang jawab. Ada sesiapa jawab nombor 11 tak? Tak ada setakat ni? Tak ada Okey, tak apa. Kita tolong jawabkan. Kita pergi ke muka surat kosong dulu supaya kita ada ruang. Di mana kita nak cari GX, diberi GX sama dengan 1/8 4X tolak 5 kuasa 2. Okey, ini satu pecahan lah. Pembawah ni satu pecahan. Okey, sekarang ni kita nak cari apakah G1/2. Okey, ini kita nak cari sekarang ni. Alright. So, pada peringkat awal ni kita kena bawa yang bracket yang ada dalam ini pemboleh ubah X dengan kuasanya, kita kena bawa ni atas dulu. Itu teknik yang cikgu ada ajar dulu. Iaitu GX sama dengan 1/8. Buat macam ni pun boleh, tak ada masalah. 4X tolak 5 kuasa negatif 2. Ini kita buat lah. Okey, so teknik pembezaan ni kalau kamu masih ingat lagi cara cikgu ajar dalam kelas.
Okey, kalau kes seperti ini, kes seperti ada kuasa yang susah nak kembangkan, tengok ni, kuasa yang susah nak dikembangkan macam negatif 2 ni kan susah nak kembangkan. Jadi apa kita boleh buat? Kita buat pembezaan berlaku di sini di mana 1/8. Kalau orang masih ingat lagi teknik cikgu nak kena ingat balik ya. Negatif 2 ni pergi ke depan. Okey. Ingat tak? Pergi depan, lepas tu kita tolak 1. Ingat lagunya. Pergi depan, tolak 1. Ini bukan pengamiran ya. Ini pergi depan, tolak 1. Okey, maknanya kita dah pergi depan ni. Okey, negatif 2 dah pergi depan. Okey, kemudian lepas tu kita ada 4x tolak 5. Lepas tu negatif 2 ni kita tolakkan dengan 1. Ini cara dia lah. Lepas tu kita tengok kat dalam ni. Okey, kita ada 4 kat sini. Ataupun kita buat pembezaan sekali lagi. Kita ada pembezaan sekali lagi ke atas dalam ini. Okey, pembezaan sekali lagi kita akan dapat cuma 4. So 4 ni kita letak sebelah dia darab. Okey. 4. Okay, 5 kalau kita bezakan kosong, kalau 4x kita bezakan dapat 4. Ini cara dia lah. Kalau nak pastikan betul tidak, ini cara dia yang betul lah. Okey, jadi kita kira-kira kat sini, kita akan dapat, kejap Adam pula, sorry. Okey, so jadi yang mana kita boleh kira kat sini ialah okey, yang kita boleh kira negatif 2 darab 4 jadi negatif 8. Ini boleh cancelkan terus lah. Sebab apa? Negatif 2 darab 4 negatif 8 bagi 8 so jadi negatif 4x tolak 5. Negatif 2 tolak 1. Negatif 2 tolak 1. Macam ni, negatif 2 tolak 1 sama dengan apa? Negatif 3. So ini G pembezaan X. Ini yang sebenarnya kalau kita nak buat pembezaan. Dah habis belum cerita ni? Belum habis lagi Sebab soalannya kita nak cari apa tadi? G1 G dalam dia ada 1/2. So macam ni kira ni? Masukkan saja nilai X 1/2 ke dalam persamaan kita tadi. Okey, so macam mana kira ni? Okey, tu kira kan? Okey, so jadi 1/2 masukkan dalam G 1/2 pembezaan. So negatif 4, dalam bracket, dalam ni ada 1/2 tolak 5 kuasa negatif 3. So awak kira ni, kira lah sendiri guna kalkulator. Awak akan dapat 1/27. Itu jawapan G pembezaan dalamnya 1/2. Okey, dapat tak idea dia? Macam nak cari? Okey? Alright, setuju semua? Soalan 11A Okey, setuju semua? Okey, nanti boleh tengoklah rakaman ni. Nanti siapa yang merakam tu Grace nanti bagi cikgu video tersebut, cikgu nak edit sikit lah. Okey, so jadi soalan yang ke 11B. Kita ada 11B pula. Okey, 11B. Titik P menyentuh lengkung Y sama dengan X tolak 5 kuasa 2. Diberi kecurangan normal pada P ialah negatif 1/4. Cari koordinat P. Alright, so ini cerita dia macam mana pula? Okey, untuk soalan B, dia buat kat sini je lah. Untuk soalan B, khas pada soalan B, kita kena faham bahawa normal, kalau ingat topik tangent dengan normal apakah normal? Apakah tangent? Ini orang selalu tanya, apakah garis tangent? Apakah garis normal? Okey, kalau kita bagi satu lengkung, ini katakan ni Y sama dengan X tolak 5 kuasa 2 pada satu titik P katakan titik P kita kat sini. Okey, ini titik P. Alright. So titik P ni kalau kita ambil satu garis yang menyentuh tak lurus pula. Gunakan pen. Okey, sepatutnya lurus itu macam Maggie Okey, sebenarnya dia lurus. Okey, ini dikatakan sebagai tangent, garis tangent. Apakah garis normal? Garis normal ialah dia mulai titik P juga tetapi dia bertentangan. Dia 90 darjah, so dia serenjang. Ini adalah normal. So normal ini dia mempunyai kecurunan
M sama dengan negatif 1/4. Okey, sekali lagi. Ke normal ini dia mempunyai kecurunan negatif 1/4. Okey. Okey, kalau normal dengan tangent ni serenjang, perpendicular, agak-agaknya tangent yang punya kecurunan apa? Siapa tahu? Tangent punya kecurunan. Siapa boleh tahu? Apakah tangent punya kecurunan sekarang ni? Sebab dia garis lurus dan dia bertentangan 90 darjah. So agak-agaknya apakah kecurunan tangent? Siapa boleh beritahu cikgu? 1/4. Oh, 1/4 juga? Salah. 4. Okey, sebab serenjang kalau serenjang awak masih ingat lagi, serenjang ni macam mana kira? Serenjang ni kalau diberi kecurunan 1 darab kecurunan 2, dia bertentangan, so dia mesti dapat negatif 1 nilai dia. Katakan M2 adalah 1/4, nak cari M1, katakan ini M1 kita. Okey, M1, so jadi M2 ingat negatif 1/4 sama dengan negatif 1. Darab ni darab M1 darab negatif 1/4 dengan 1. So jadi M1 sama dengan apa? Pindah sana negatif positif, so jawapannya 4. So kecurunan normal negatif 1/4. Kecurunan tangent adalah 4. Ini kita nak tahu dulu. Okey. Kenapa cikgu nak cari kecurunan tangent ni? Sangat penting. Kenapa? Sangat. Sebab dalam soalan ini, pembezaan yang pertama itu adalah fungsi kecurunan untuk fungsi tangent. Okey, faham sama saya? Okey, maksud saya dy dx yang pertama ini, dy dx daripada fungsi ini, okey, adalah juga dikenali sebagai fungsi kecurunan untuk tangent. Bukan fungsi kecurunan untuk normal Okey, sekali lagi cikgu ingatkan supaya sekali lagi. Okey, so sekali lagi kita highlight sikit. Ni warna hijau tak mau lah, kita tak nampak, terpadam. Okey, so kalau kita nak cari dy dx dari y sama dengan x tolak 5 kuasa 2. Seleloknya kita kembangkan yang ini. Kalau nak kembangkan kita akan dapat x kuasa 2 tolak 10x, okey, tambah 25. Okey, x kuasa 2 tambah 10x tambah 25. Okey, kita buat pembezaan ke atas fungsi ni. Okey, dy dx sama dengan apa? Sama dengan 2x, okey, tolak 10. Okey. Now, okay, so setakat ni faham Baik. Kecurunan yang pertama dy dx adalah 4. Ini yang cikgu cakap tadi. Fungsi kecurunan yang pertama ni dy dx ni dikenali sebagai fungsi kecurunan untuk nilai 4. So kita letak 4 sama dengan 2x tolak 10. Okey lah. Buat masa ni lah. Okey, buat masa ni lah. Pada ni dulu. Okey, sebenarnya kacau. Faham tak? Kita boleh comparekan, samakan. Kecurunan 4 tu sama dengan dy dx. Yang pertama kita tu 2x tolak 10. Jadi apakah nilai x kita? Inilah koordinat kita. Koordinat kita yang x itu. Okey, itu kita buat tambah tolak darab bahagi. Kita akan dapat x sama dengan apa Cuba kira x sama dengan apa? Sama-sama kira. X sama dengan apa? Kat sini 7. Okey, kira lah tambah 10 ada bagi 2. So titik P kita yang kat sini, okey, yang kat sini ni. Okey, titik P kita yang kat sini. Okey, ialah yang pertama kita tahu x dia 10. Y dia apa? Macam mana cari y? Y. Sekarang ni kita tahu x dan y kita tak tahu lagi. Okey, x dah tahu 10, y apa? Okey, gantikan dalam persamaan kita yang original tadi. Apa dia? Y sama dengan 7 tolak 5 and then kuasa 2. 7 tolak 5 kuasa, 7 tolak 5 berapa? 7 tolak 5 adalah 2 and then 2 kuasa 2. So maknanya y kita sama dengan 4. Alright, itulah jawapannya. P adalah 10, 4. Betul ke ni? Koordinat. Setuju tak semua ni? Setuju tak ni? Buat masa ni, setakat ni okey. Ada problem? 10, 4 ke 7, 4 ni? 7 hanya asal 10 ni. Semua tak nak
Semua tercengang ni, apa benda 10 ni tiba dan 10, bukan 10 Ni, tak ada siapa respon. Okey, sebenarnya adalah 7, 4. Okey, alright. Okey, so jadi ini cara soalan nombor 10. Nombor 10 ke? Nombor 11, sorry. Asyik nombor 10 je, cikgu tak tahu kenapa. Okey. Okey, so jadi nombor 11 kita dah settle. Okey, tengok nombor 12 pula. Faham tak semua ni, setakat ni? Sebenarnya kita ada banyak teknik-teknik menjawab ni teknik-teknik menjawab untuk kita untuk kita nak bincangkan bukan setakat soalan ni lagi, nanti akan datang kita akan buat banyak lagi teknik menjawab. Sebab nak dekat-dekat SPM ni nanti kamu kena betul-betul faham soalan-soalan yang berkhususkan kepada KSSM ni. Awaklah antara murid yang pertama batch yang pertama untuk KSSM ni. Okey, untuk soalan nombor 12. Alright, nombor 12 ni pun tak favourite cikgu tengok tak semua orang buat nombor 12 ni. Ini dah masuk soalan pengamiran sebenarnya. Okey, sebab nak cari luas kawasan berlorek. Tak ada siapa yang menjawab sebenarnya, sayang. Okey, walau macam mana pun cikgu terangkan juga. Sebab itu kita akan terangkan semua jenis soalan dalam pertanyaan ini. Okey, nombor 12. Kalau kita perhatikan betul-betul kita punya graf ini. Okey, kita punya graf ini dia suruh cari titik A di mana ada dua garis, satu lurus, satu yang lengkung lah. So apakah titik A ni? Seperti mana ni lah. Berapa je nak lukis lagi. Okey, nak cari titik A, ini adalah titik persilangan. Okay, so soalan A, cari titik koordinat A. Kita buat soalan A So jadi titik persilangan ini biasanya kalau dah beri dua persamaan, kita buat persamaan serentak je. Okey, kita buat persamaan serentak. Tak susah pun. Okey, persamaan serentak ni macam mana? Awak tahu ini Y, awak tahu Y ni gantikan. Y apa dengan Y tu? So kita dapatkan X sama dengan 1/4 X kuasa 2. Itu je lah. Okey, so 4 pindah sana jadi 4X sama dengan X kuasa 2. And then kosong, 4X pindah sana jadi X kuasa 2 tolak 4X. So kita dapat satu bentuk factorize iaitu X dengan X tolak 4. Ini adalah persamaan kuadratik di mana kita boleh buat pemfaktoran di mana yang X yang pertama ni adalah kosong. Kebetulan dia pintas pada kosong kat sini. Okey. Dua-dua garis ni berpintas antara satu sama lain dan kebetulan dia pintas pada titik kosong kat situ. Ini X sama kosong. Satu lagi ialah X tolak 4 jadi X sama dengan 4 dan dia berpintas pada sini iaitu pada 4. Itu kegunaannya pemfaktoran Okey, so kita dah tahu A, X dia 4. Okey, sambung kat sini. A, kita dah tahu X dia 4. Sekarang ni kita nak cari Y. Macam mana cari Y? Y pun 4 lah kalau kita dah andaikan bahawa dua persamaan ini bersilang. Okey, memandangkan ini pun Y. Kalau X 4, Y pun 4. Tak payah nak kira banyak lah. Kalau Y sama dengan X, kita ambil ni pun boleh. So Y pun sama dengan 4. Okey, so itu jawapan soalan A. Okey, luas kawasan berlorek. Luas kawasan berlorek ni, ini salah satu soalan kegemaran cikgu sebenarnya, dia pengamiran Okey, untuk dapatkan luas kawasan berlorek, kalau awak perhatikan betul-betul, okey, kita ada dua jenis poligon. Biasanya orang cikgu nak menerangkan ni, cikgu gunakan kaedah pengamiran Tapi cikgu gunakan kaedah poligon iaitu yang besar. Yang besar ni, sekejap Yang besar tu adalah segitiga tu segitiga. Yes, segitiga. Kalau ikutkan sini panjang dia 4, kat sini pun 4. Tolak dengan kawasan lengkuk. Kawasan lengkuk itu dia punya dari 0 hingga 4, yang ini kena gunakan pengamiran. Kita boleh buat gunakan cara poligon ataupun kita nak serentak dalam satu persamaan, orang panggil persamaan pengamiran tersebut. Boleh. Kalau kes macam ini, cikgu lebih minat untuk nak mengkaji mana tolak dengan yang mana. Yang besar ni segitiga, senang dengan cerita 1/2 darab 4 darab 4. Okey, ini segitiga lah. Tolak dengan, kalau melibatkan lengkung sahaja, kita terpaksa gunakan persamaan 1/4 X kuasa 2 dalam pengamiran kita 1/4 X kuasa 2. Okey, dx
Okay, untuk dapatkan luas di bawah lengkung ini dari 0 hingga 4. Itu had dia. Lepas tu apa kita buat? Kita kira lah soalan nombor 12 ini baik-baik mungkin. Okay, so kirakan kita akan dapat apa? Alright, sama-sama kita kira. 1/2 darab 4 darab 4 dari 8. Okay, 1/2 darab 4 darab 4. Kita akan dapat ini 8. Bahagian ini 8. Tolak. Okay, yang ini nak buat macam mana ni? Yang ini kita kena buat pengamiran. Okay, pengamiran ingat tak macam mana buat pengamiran? Yang ini bahagian ni nak buat pengamiran macam mana? Tambah 1 turun bawah iaitu X kuasa 2 kalau tambah 1 jadi 3, bawahnya akan turun 3 kat sini lah. So ini kita kira 40. Ini cara kira dia. Okay. Betul awak kira macam mana ni? 8 tolak masukkan 4 masukkan 0. Okay, masuk saya 4 kuasa 3 bahagi 4 darab 3, bawah ni 12 lah senang kira. Okay, kita kira ni 12 terus lah. Okay, bawah ni adalah 12 kan, 4 darab 3, 12. Okay, tolak dengan masukkan 0. Ini 0 kuasa 3 ini 0 lah, tak payah tulis pun tak apa. Okay, so kira ni saja kamu akan dapat 8/3. Oleh kerana ini luas, unit kuasa 2. Itulah jawapannya. Setuju semua? Setakat ni? Setuju tak? Respon? Ke tengah makan tengah hari ni? Cikgu pun tadi lambat pun sebab cikgu. Okey suka Okey. Alright. So kalau tak ada masalah kita boleh teruskan. Tak ada masalah kot. Rasa-rasanya. Alright. So jadi soalan 13. Ini pun ramai orang jawab. Tapi ada jawapannya tak betul lah. Itu yang cikgu kesian tengok. Kesian tengok pula. Okey, so soalan nombor 13 bahagian B ni kita pilih satu soalan walaupun dalam cerita ni dia suruh pilih mana-mana 2 soalan sebab ini soalan pertengahan. Tapi oleh kerana pentaksiran kita hanya boleh jawab satu soalan cukup lah. So tapi yang jawab lebih tu kita akan pilih yang terbaik lah. Okey, untuk soalan 13 ini cari sudut BCD. Kita besarkan sikit gambar ni macam tak terang pula Okey. Bentar Dah habis ke berapa? 1.5 boleh tak? Lambat sikit tadi pun kita terlewat sikit. Okey, kita tengok soalan dia. Ini adalah segi 4 di mana sudut BCD dia suruh cari sudut BCD tu kat belah mana Sini ini sudut BCD. Tetapi dia bagi luas BCD, luas ini dia bagi 13 unit kuasa, sentimeter kuasa 2. Macam mana nak cari A kita ini sekarang ni? Itu sudut BCD. Okey, kalau masih ingat lagi rumus. Rumus sin untuk luas. Okey. Iaitu luas 1/2 AB darab sin C. Ini rumus dalam kita punya formula kita lah. Sin C. Okey. A dengan B, andaikan ini A, andaikan ini B dan sudut ni adalah C kita. Ni kita nak cari sekarang ni. C ni apa? Jadi senang je, luas dah bagi 13 sama dengan 1/2. A adalah 5. B adalah 6. Sin C, okey, sin C ni peranan dia adalah sudut kita lah sekarang ni. Okey, sini adalah sudut kita lah. So pindah-pindah sini, gedebak-gedebuk, darab tambah bagi, awak akan dapat sin C, kira sendiri awak akan dapat sin C 13/15. Okey, ini untuk sin C lah. Jadi untuk C sudut awak kena shift sin, awak akan dapat lebih kurang 60.07 darjah. Okey, siapa dapat 60 cikgu terima, siapa dapat 59.99 cikgu pun terima, jangan risau Okey, dia ada range untuk penerimaan julat jadi julat penerimaan markah awak tu Okey, so sudut BCD kita ni lah, ini yang katakan sudut C kita ni ini yang kita buat sudut BCD. Ini dia samalah. Okey, so ini yang kita nak, sudut BCD. Alright, ada masalah lain? Faham tak setakat ni?
Okey, soalan A settle. Okey, soalan B pula. Okey, soalan B. Mana soalan B? Soalan B dia kata sudut ABD. Mana A? A, B dan D. Okey, sudut ini kita nak cari. Okey, kita ada masalah sikit sebab nak dapatkan sudut ABD ni, okey, kita kena tahu dulu panjang BD. Kita kena tahu dulu panjang BD dulu. By hook or by crook kena cari panjang BD ni dulu. Okey, kalau gunakan kaedah panjang BD ni, okey, kita nak gunakan okey, kita guna kaedah kalau kita bagi tumpuan gunakan petua cos kita nak gunakan petua cos sekarang ini kita nak cari. Pada peringkat awal ni lah. Okey. So apakah sudut ABD ni, kita nak tahu dulu apakah panjang BD ni. Faham tak maksud cikgu? Okey, faham tak maksud cikgu? Okey, untuk dapatkan panjang BD ni 5. Mana 5? Ada 5 sini sekejap 5 kuasa 2, 6 kuasa 2. Okey, 5, kita tahu 5. Kita dah tahu 6. Okey, kita dah tahu 6. Cos BD kita tahu 60.7. Okey, kita tulis macam ni Panjang BD ni kita boleh gunakan petua cos di mana 5 kuasa 2. Ni petua cos ada dalam formula 5 kuasa 2 dengan 6 kuasa 2 tambah, tengok formula 6 kuasa 2 tolak 2 darab 5 darab 6 cos BD. Cos BD kita adalah tadilah cos BD pula. Cos sudut ni tadi, C kita. Apa tadi? Itu bab tu penting 60.07. Ini kita gunakan sudut ni. Ingat tak formula ni? Formula dia A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak 2 AB 2 BC. Ini formula dia lah. Kalau masih ingat lagi 2 BC cos A. Ini dia. Ini dia formula dia. Ini cikgu gunakan ni lah. Tengok ingat balik macam mana. Okay, cikgu tengok dalam formula. Nanti awak cuba ulang kaji balik untuk bahagian ini. Okay, kita nak cari panjang BD, kita gunakan petua cos. Okay, so panjang BD ni bila kita kira ni, kita akan dapat lebih kurang BD kita yang kuasa 2, masih kuasa 2, iaitu kita akan dapat 31.064. Okay, ini baru BD kuasa 2. Oleh kerana kita nak BD, kita punya jawapan B kita, BD, panjang BD kita adalah 5.574 cm. Okey. Setakat ni lah. Okey, so setakat ni kita dah tahu panjang BD ni. Okey, panjang BD ni ialah ni 5.574. Okey, ni panjang BD. Okey, kita tahu dah. Okey, sekarang ni bila tahu panjang BD ni, apa kita perlu tahu sekarang ialah kita nak tahu sudut pula. Bila kita nak tahu panjang ni kita dah tahu dan panjang ni kita dah tahu. Sudut ni kita dah tahu, sudut ni untuk dia punya. Panjang ni kita dah tahu tapi kita tak tahu sudut ni. Kita nak tahu sudut ni. Alamak, sekejap Jatuh. Pencil. Okay. Okay, so jadi kita nak tahu sudut A ni pula. Bila kita tahu sudut ni dah tahu juga, kita akan tolak dengan 180 darjah, boleh dapat sudut ni. Itu syarat dia lah. Okay, katakan kita nak cari sudut A ni, sudut A ni. Kita nak cari sudut A. Sudut A ni Okay, so nak cari sudut A ni, kita gunakan petua sin. Petua sin, ni banyak langkah ni, memang kat sini kita akan dapat jalan kerja je, panjang sikit lah. Okay, dalam petua sin, okay, ni langkah yang pertama. Okay, sebab 1,
So, langkah yang kedua, nak cari sudut A ni, ialah kita gunakan petua sin, iaitu A sudut bahagi, sin, okey, sekejap sin A bahagikan dengan 5.574. Kenapa cikgu buat macam ni? Sebab BD ni adalah sudut dia punya. Okey, sin A kita buat macam ni sama dengan sin 40. Okey. Sin 40, sebab ikutkan sin 40, sudut ni adalah sisi dia, pasangan dia ni 9 cm. Okey, kita buat macam ni lah. Bagi 9. Okey. So, jadi kita kira-kira ni kita akan dapat sin A sudut sama dengan 5.574 ni kita pindah sana, didarab, pindah sana kita darab, kita akan dapat lebih kurang dalam cikgu punya penyelesaian jawapan ni adalah 0.3981. Okey, 0.3981. So maknanya sudut A apa? Sudut A ialah 23 shift sin, kita akan dapat 46 darjah. Okey, ini step yang kedua. Okey, dah dapat sudut. Sudut ni kita tengok betul-betul. Okey, kita tengok betul-betul. Sudut ni sini. Okey, sudut kat sini adalah 40. Sudut kat sini adalah 23 berapa tadi? 23.46 darjah. Okey, so soalan B, cari sudut ni. Apa kita buat? Tolak dengan 180 darjah sudut dalaman. Okey, so langkah yang ketiga. Langkah ketiga ialah 180 sudut B Ke mana tu? Sudut B. Okey, sudut B kat sini ataupun sudut ABD. Soalannya sudut ABD. Kita buat macam ni Okey. Sudut ABD sama dengan 180 tolak 23.46 tolak lagi dengan 40 ini. Alright, so kita dapatlah jawapan sudut dia iaitu sama dengan 106.54 darjah. Yes. Okay, setakat ni lah. 156 ni sudut B ni. Okay, ataupun sudut ABD adalah 116.54 darjah. Okay, setuju? Cerita dia panjang sikit lah. Memang bahagian ini soalan B ni memang banyak markah sikit lah. Okay, lebih kurang ada 4 markah kat sini saja. Okay, soalan A 1 markah, soalan B 4 markah Okay, so next soalan C. Luas dalam sisi, ini tak susah lah. Sebab apa yang kita perlu kena cari ialah luas ABCD. ABCD maknanya semua luas ini. Okay, yang kita dah tahu sekarang sudut, bukan sudut kita dah tahu sekarang ialah luas BCD ni 13 dah tahu dah. Kita dah tahu ni sudut luas ni. Kita dah tahu ni 13. Dan sekarang kita nak tahu luas ini berapa. Ini nak tahu luas ni berapa. So kita boleh gunakan rumus luas iaitu nak dapat luas tersebut. Okay, kita dah tahu. Okay. Then kita, so sini 13. And then kita dah tahu panjang sini berapa? 9. Kita dah tahu panjang ini 5.574. Okay. 5.574. Sudut ini 40. Okay, sudut ini berapa tadi? 23.46 darjah. Okay, sudut ni berapa? So kita gunakanlah apa yang maklumat yang ada kat sini. Okay, so jadi kita dah tahu sini 13. Yang kita perlu cari adalah luas ini. So nanti kita jumlahkanlah dua segitiga ini jadi apa? Luas ABCD. Okay, so jadi luas ABCD maknanya
keseluruhan graf kita lah ni. A, B, C, D ni lah. A, B, C, D ialah, okay, kita cari luas ni. Iaitu 1/2 darab 9 darab 5.574 darab dengan sin 116.54. Okey, tambah dengan 13. Okey, tambahkan dengan 13. Okey, mana cikgu dapat formula ni? Formulanya ialah yang tadi ke, yang mula tadi? Iaitu luas sama dengan 1/2 AB darab dengan sin C. Gunakan rumus ni. Okey, so gunakan rumus ni. So awak kira ni, awak akan dapat jawapannya lebih kurang 35.44 cm kuasa 2 setelah kita jumlahkan dengan 13. Alright, setakat ni lah. Okey? Setuju? Ini soalan nombor 13. Kena tahu jugalah macam mana selok-beloknya, macam mana nak cari sudut, macam mana nak cari sisi tertentu dengan menggunakan petua sin, petua cos. Ingat formula-formula yang cikgu ajar tahun lepas, saya cikgu ajar soalan ini. Okey, ini untuk soalan nombor 13. Kita tengok soalan nombor 14. Okey, nombor 14. Nombor 14 ni indeks kegemaran bagi kebanyakan semua orang lah. Cikgu tengok sama yang menjawab dengan betul. Okey, pastikan jawab dengan betul Pastinya soalan A ni memang orang jawab dengan betul lah. Soalan A ni. Okey, sekejap Okey, so jadi soalan nombor 13 ni, nombor 14 ni, ramai jawab betul soalan A. Kita tulis je warna macam mana pun, kita tulis juga untuk panduan. So X kita ialah RM2.10 bagi RM2.80 darab 100. So ini akan dapat 75. Nombor indeks. Okey, soalan Y kita punya 130 darab RM2 bagi dengan 100. So ini akan dapat RM RM2.60. Okey. So yang Z. Okey, yang Z. Okey, yang Z pula ialah kira sendiri awak punya pun masing-masing tengok semua dapat jawab dengan betul 100 bahagi dengan 116. Okey, sama ini adalah dengan RM RM5. Okey, apa formula kita gunakan ni? Ingat lagi formula kita indeks nombor sama dengan Q1 bagi dengan Q0 darab 100. Okey, ini yang kita gunakan formula ni. So kesesuaiannya semua X, Y, Z ni menggunakan formula ini. Ingat lagi okey. Asas, nombor asas dengan nombor ni. Okey, asas dia Q0, Q1 adalah nombor semasa darab dengan 100. Alright. So ini lah kita dapat jawapan. Semua betul tak ni? 75, RM2.06 dengan 5. Betul Okey, untuk peringatan kalau Y ni harga, Z ni harga, untuk peringatan semua Y ni harga, Z ni harga, sepatutnya taruh RM. Kalau tahu 2.65 ada mungkin tolak markah lah. Ini kena hati-hati Kecuali ini X. X ni indeks. Indeks ni tak ada harga. Dia cuma dia macam bahagian. Dia bukan harga. So ini peringatan semua Alright, so jangan awak tahu 2.6 saja atau 5 saja sebab bahagian ni adalah harga Cuba tengok sini. Ni harga, price, RM per unit. So maknanya Y ni kena harga so awak tahu 2.6 aja sebenarnya salah tapi cikgu betulkan jugalah macam mana pun. Okey, sama juga dengan inilah. Okey. Alright, itu soalan A. Soalan B. Indeks perubahan bagi harga alat tulis tersebut pada tahun 2008 berdasarkan tahun 2007 ialah 108.4. Hitung nilai M. Okey, ini pemberat. Dia dah bagi pemberat. Okey, apa guna pemberat ni? Kita akan darab Okey, X tadi 75 darab 4, 10 darab 2, 10 darab 3, 19 darab. Lepas tu kita bagi dengan nisbah dia. Pemberat dia. Okey, kita buat kerja sebelah sini lah. Iaitu untuk soalan 14B 14B. Okey, 14B dia apa lagi cerita? Okey, berasaskan tahun 2007 ialah 18. Hitung nilai M. Okey, so jadi nombor indeks darab dengan pemberat dia dulu So patutnya jalan kerjanya macam inilah.
75 darab 4 tambah nombor indeks darab dengan pemberat. Nombor indeks yang kedua 120 darab dengan 2 tambah 130 darab dengan 3 tambah 116 darab dengan M. M tak tahulah apa dia. Semua ini kita kena bagikan dengan pemberat dia 4 tambah 2 tambah 3 tambah M. M. Okey. So ni tambah M. Jadi kiranya semua ini adalah nilai dia sama dengan apa? Dalam soalan tu ialah 108.4. Okey, awak kira ini betul-betul. Jangan salah kira Encik aku tak nak tunjuk ni algebra awak sendiri ni. Jadi kemudian awak akan dapat M itu 6 saja, tepat 6. Buat algebra awak sendiri, kira betul tak M sama dengan 6? Inilah 6. Sebab cikgu tengok ada orang dapat sini betul tapi dapat sini salah. Hati-hati sebab kadang kita ni cuanya tekan kalkulator, tambah tolak darab campur dan sebagainya. Okey, so M ni sama dengan 6. Tapi cikgu nak tunjuk dalam kerja tu awak cari sendiri. M tu sama dengan 6. Itu jawapan dia. Okey, untuk soalan C pula. Soalan C dia kata jumlah pembelanjaan alat tulis tersebut pada tahun 2007 ialah 525. Kita kena faham Q 2007 harga ataupun P pun boleh ialah 525. Satu lagi dia bagi apa? Hitung jumlah perbelanjaan sepadan. Ini dia kata apakah harga pada tahun 2008. Ini kita nak tahu. Untuk soalan inilah. Q 2007 dia bagi 525. So kita masih menggunakan konsep nombor indeks. Tengok bawah ni. Okey, nombor indeks. Kita perhatikan betul-betul. Nombor indeks ni ialah Q 2008 bagi dengan Q 2007 darab dengan 100. Inilah nombor indeks kita belajar pada awal tahun kita belajar ni. Okey. So jadi dia dah bagi dah nilai ni dalam soalan B. Dia dah bagi soal ni iaitu 108.4. Indeks gubahan bila alat tulis pada tahun 2008 berdasarkan tahun 2007 ialah 184. Indeks gubahan segala-galanya ini ialah 108. Gabungan semua harga-harga PQRS adalah 108. So jadi kat sini kita boleh letak 108.4. Okey. So yang kita tahu harga Q 2007 dah tahu. Iaitu tadi apa harga Q 2007? RM525. So Q 2007 kita dah tahu. Yang kita nak cari adalah harga Q 2008 iaitu 525 darab 100 sama dengan 108.4. Jadi akhir kata kira ni betul-betul, cikgu tak nak kira, awak kira sendiri. Q 2008 sebenarnya adalah RM. Jangan salah. RM RM569.10. Setuju? Siapa betul ni? Siapa betul ni? Ramai yang betul sebenarnya cikgu tengok ramai dapat full mark untuk soalan 14 ni. Okey, alhamdulillah, tapi check lah jawapan masing-masing. Untuk pengetahuan untuk yang tak jawab soalan ini boleh tengok Alright, so setuju setakat ni? Alright? Senyap aja, Setuju. Okay, setuju je lah. Okey, macam mana pun kita tengok soalan nombor 14 dengan soalan soalan 15. Ni tak ada seorang pun jawab soalan ni. Okey, kena biasakan dengan soalan algebra ini. Sebenarnya algebra sebenarnya dalam janjang. Janjang ni adalah satu cabangan algebra. Okey, so nombor 15 kita belajar juga macam mana pun kita tengok nombor 15 ni. Okey, kita baca betul-betul soalan ni, kita perhatikan sebab untuk pengetahuan semua Darjah 7 menunjukkan pandangan sisi. Okey, pandangan sisi sebahagian tangga yang dibina daripada blok-blok simen. Tebal setiap blok itu ialah 15 cm. Kita dapatlah 15 cm. Setiap tangga tu tebal dia 15 cm. Panjang blok yang pertama, panjangnya adalah 985. Panjang setiap blok yang berturutan yang berikutnya ialah 30 cm kurang daripada blok yang sebelumnya. Maknanya panjang tangga ni dia makin lama makin pendek 30 cm setiap satu. Okey. Kurangkan 30 cm kurang daripada blok yang sebelumnya seperti yang ditunjukkan pada darjah 7. Jika tinggi tangga yang hendak dibina ialah 3 meter.
Maknanya 3 meter lah. 3 meter. Kalau dia nak buat 3 meter. Okey, 3 meter. Panjang blok yang paling atas. Yang paling atas 3 meter itu. Berapa? So, okay. Panjang dia. Panjang dia berapa? Kita nak tahu tu je lah. Okay. So, apa yang kita buat sekarang ni ialah kita kena sorry. Pertama, kita kena tahu bahawa 3,000 meter ni, okay, 3,000 meter ni, berapa tangga kita boleh buat? Okay, satu tangga berapa? 15. Okay, dia punya tebal dia. Sekarang ni, keseluruhan tebal dia ada 3 meter. So, sekarang ni kita nak tahu berapa tangga yang kita boleh buat dalam 3,000 ni. Bagi dengan 15. Okay, berapa tu? Cuba kira. 3,000 bagi 15 berapa? Ada berapa tangga? Ada berapa tangga? 200. 200? Oh, sorry. Ini 3 meter. Ini 15. Sorry, bukan 3,000 1 meter berapa sentimeter? Sorry, 300. Lebih pula. Betul tak? 1 meter berapa sentimeter? 100 cikgu silap ni. Okey, bukan 3,000 Okey, kira balik. 300 bagi 15, 20 tangga. 200 tangga pengsan tu nak naik. Okey, so 20 tangga. Okey, so jadi 20 tangga ni, tangga yang ke-20 tu adalah tangga yang terakhir. Oleh itu, kita boleh buat ini adalah soalan janjang. Okey, soalan A, kita boleh jawab seperti ini. Soalan A1, kita tahu blok paling bawah T1 adalah 985, T2 adalah 955 dan seterusnya paling akhir adalah tangga yang ke-20. Yang ini kita nak cari. Okey, tangga yang ke-20 ini kita menggunakan formula Tn oleh kerana ini aritmetik. Ingat tak formula dia? N tolak 1 T. Alright, so jadi kita punya A kita ialah 985, D kita ialah setiap ini kita kena tolak D ni kena selepas tolak dengan sebelum dia. Kalau pasangan dia ini dengan yang ini selepas tolak sebelumnya, so negatif 30 ni D kita. So jadi soalan kita ni kita nak tangga yang ke-20 tu panjang dia berapa? So T20 sama dengan isi A 985 tambah 20 tolak 1, D dia adalah negatif 30. So kira-kira ni kita dapat berapa? Kira-kira ni kita akan dapat T20 sama dengan 415 cm tangga yang ke-20. Alright? Ini cara kita buat pengiraan lah. Setuju tak? Setuju tak? Alright? So soalan A2 pula. Jumlah panjang blok-blok itu. Okey, so jumlah panjang blok-blok itu kita akan gunakan rumus hasil tambah iaitu soalan A2 iaitu Sn sama dengan N per 2 2A tambah N tolak 1 D. Okey, so jumlah tangga-tangga itu S20 lah. Okey, so jadi 20 bahagi 2. Okey, 2A. A kita apa tadi? A kita tadi adalah apa? 985. Okey. 985. Okey, tambah N20 tolak 1. D kita tadi adalah negatif 30. So kira-kira ni guna kalkulator awak akan dapat 14,000 cm. Jumlah keseluruhan tangga yang dibina itu. Panjang dia lah. Ataupun 140 meter pun boleh kalau nak jawab. Sebab dia tak mention apa-apa pun. 140 meter. Okay, dua-dua ni boleh jawapan. Okay, untuk soalan A2. Alright, last. Hitung tinggi maksimum tangga itu. Hitung tinggi maksimum tangga itu. Maknanya apa
Maknanya ialah katakan dia tak nak 3 meter. Okey. Setakat mana tinggi maksimum yang kita boleh buat tangga ini sampai mana? Kita kena ingat makin lama tangga ni makin pendek kan. Panjang dia makin pendek. Okey. Yang tadi kita kira soalan A dia setakat 20 tangga aja. Tiba-tiba engineer tu tak nak lah 20 tangga, saya nak tinggi sampai maksimum. Kita tahu sampai mana lah. Tapi dia kata sampai maksimum, kita boleh buat. So, jadi soalannya kita nak tahu tangga yang paling maksimum ialah kita kena buat konsep Tn lebih besar daripada kosong, paling maksimum. Kat sinilah. Ini soalan B. Okay. Tn, tangga yang paling maksimum yang kita boleh buat. Greater than 0. Ini maksimum. Kalau minimum less than 0. Ini contohlah. Ini paling maksimum kita boleh buat. Okey, contoh Tn ni kita masih menggunakan formula A tambah N tolak 1D. Okey. A tolak 1D. Okay. Kita gunakan formula di sini. Di sebelah kiri kita boleh buat macam ni. Kosong. A dia tadi apa? 985 tambah N kita tak tahu berapa banyak tangga kita nak. Negatif 30. Okey, kita kemaskan sikit. Negatif 30 lebih besar dari kosong. So kita menggunakan formula ini sekali lagi di sebelah kiri dia. Okey, sebelah ini. Dan kita kira N tu apa. Jadi hasilnya kita kalau kira ni kita akan dapat N. Okey, kira ni N dia lebih kecil daripada 33.83. Ni awak kira lah sendiri macam mana cikgu dapat ni. Awak kira macam mana dapat N lebih kecil daripada 33.83? Gunakan So maksudnya oleh itu bilangan paling maksimum tangga bilangan tangga maksimum yang kita boleh dapat ialah kita kena ambil N 33. Tak ada 83 ni kita buang. Tak mau. Kita ambil yang paling kecil 33. Okey. So tangga 33, tangga paling maksimum kita boleh buat. Okey, bukan 20 tapi 33 tangga. Jadi ketinggian maksimum ni boleh ambil cerita lagi ni. Oleh itu ketinggian maksimum setiap tangga itu tebalnya 15 cm. Jadi ketinggian paling maksimum ketinggian kalau kita pandang dari sisi tangga tersebut, ketinggian maksimum tangga tersebut ialah 33 darab 15 cm, iaitu kita akan dapat lebih kurang 4.95 meter. Okey, 4.95 meter atau 495 sentimeter. Okey, setakat ni lah. Okey, ada apa-apa soalan tak? Untuk soalan 15 ni. Okey, 15 ni sebenarnya senang kalau kita faham betul-betul lah. Alright. Ini cikgu ambil daripada soalan past year sebenarnya. Soalan mula-mula ni cikgu just copy je. Soalan past year tu tahun sebelum kamu sekolah Dika lagi kot. Wah, ni dah lama dah actually. Okay, just in case siapa boleh ada idea untuk macam mana nak menyelesaikan masalah soalan nombor 15 ni. Okay, ni just nak tengok you guys boleh jawab ke tidak. Tapi nampaknya nombor 15 ni tak ada siapa yang jawabnya. Alright. Okay, tapi favourite lah. Favourite ni biasanya nisbah. Bukan nisbah, apa ni, nombor indeks. Ini memang favourite lah bagi ramai-ramai murid. Okay, itu saja untuk hari ini. So, siapa yang dah rekod tu? Okay, cikgu terlupa lah nak bagi kehadiran. Cikgu dah bagi link kehadiran belum tadi? Dah. Dah bagi? Dah isi dah link kehadiran? Dah. Dah, cikgu apa ni? Cikgu tengok link kehadiran. Cikgu, saya start recording ya. Dah, okay, record. Betul, tolong pass pada saya dalam saya punya apa tu, Google Class lah. Boleh Boleh. Okay, sebab cikgu tak boleh record, tak tahu kenapa ni. Mungkin line cikgu teruk kot kat kawasan ni. Kalau line teruk dia record dia tak boleh. Okay, so boleh off record lah.